은혜 받으실 Petikan 말씀은 Alkitab bagi 창세기 khutbah 1장 pada hari ini 1절입니다. adalah daripada Kejadian 1 태초에 ayat 하나님이 1. 천지를 창조하시니라. Pada mulanya 아멘. Allah 임마누엘 menciptakan 성가대 langit dan 찬양과 bumi. 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, semua orang percaya kepada Kristus dari gereja Cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadat dalam talian. Bermula hari ini saya akan berkhutbah tentang buku Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya dalam ayat ini merujuk kepada titik masa ketika Tuhan mula menciptakan langit dan bumi. Walau bagaimanapun untuk sepenuhnya memahami kerja penciptaan oleh Tuhan, anda juga harus mempelajari kerja Tuhan sebelum penciptaan ini. Oleh sebab sesetengah orang tidak mempunyai pengetahuan tentang alam rohani, anda kadang-kadang melihat perkara yang tidak dapat anda fahami berlaku. Sebagai contoh, ada penyelidikan yang mengatakan bahawa Taman Eden terletak di suatu tempat di barat daya Afrika. Ada orang pernah berkata bahawa Taman Eden terletak di Timur Tengah, tapi kini mereka mengatakan terletak di Afrika. Selain itu, terdapat pelbagai pendapat tentang identiti UFO yang diperhatikan di banyak bahagian dunia ini. Sesetengah orang berasa takut akan UFO dan mengatakan bahawa UFO ialah makhluk asing dengan tamadun maju dan mungkin menyerang manusia. Kini, kebanyakan orang percaya kewujudan UFO kerana kemunculan UFO berlaku dengan sangat kerap dan diumumkan di banyak negara. Melalui penjelasan tentang kejadian, kerja-kerja penciptaan sekalipun sebelum permulaan akan saya jelaskan. Siri penjelasan tentang kejadian ini akan memproklamasikan bahawa Tuhan ialah satu-satunya pencipta dan dia sahaja mentadbir sejarah umat manusia, dan ia akan disiarkan ke seluruh dunia melalui televisi dan internet serta diterbitkan sebagai buku. Oleh itu, ia akan membantu banyak orang untuk percaya kepada Tuhan pencipta, menerima Yesus Kristus dan mencapai keselamatan. Penjelasan tentang kejadian ini juga memberikan manfaat secara rohani kepada seluruh umat Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 13 menyatakan, Bapa-bapa, aku menulis kepada kamu kerana kamu kenal akan Dia yang telah ada sejak permulaan. Sebaik saja anda mengenali Tuhan yang telah wujud sebelum keabadian, melalui penjelasan tentang kejadian, iman anda akan bertumbuh dengan lebih cepat. Anda dapat mencapai tahap iman yang matang, iaitu iman Bapa. Saya berharap semua orang percaya kepada Kristus akan bersyukur kepada Tuhan Bapa kerana menyampaikan makna yang begitu mendalam dan mendengar firman-Nya dengan kerinduan. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus agar ketika anda tahu lebih banyak tentang Tuhan, anda dapat mencapai ketulusan dan tahap penuh iman untuk mempunyai persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, marilah kita melihat buku Kejadian secara ringkas. Pada pendapat anda, siapakah penulis buku Kejadian? Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius 3:16, semua yang tertulis di dalam Alkitab diilhami oleh Allah. Penulis buku Kejadian ialah Tuhan. Musa lah yang mencatatkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sudah tentu, buku Kejadian tidak secara khusus menyatakan bahawa Musa mencatatkan buku Kejadian. Walau bagaimanapun, secara umumnya dipercayai bahawa Musa lah yang mencatatkan Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan dan Bilangan yang disebut sebagai 5 buku Musa. Dari saat keluaran dari Mesir sehingga Musa memimpin orang Israel ke tanah Kanaan, melalui 40 hari berpuasa di Gunung Sinai, Musa mengekalkan komunikasi yang mendalam dengan Tuhan. Musa menerima semua hukum, termasuk 10 perintah dan rancangan membuat tabut perjanjian daripada Tuhan. Biasanya dianggarkan bahawa tempoh ketika orang Israel meninggalkan Mesir dan tinggal di padang gurun adalah kira-kira 1450 hingga 1410 sebelum Masihi. Dikatakan juga bahawa semua yang ada dalam buku Kejadian dicatatkan dalam tempoh itu, iaitu kira-kira 3400 tahun dahulu.
Buku Kejadian dapat dibahagikan kepada dua bahagian utama. Separuh pertama buku Kejadian adalah dari bab 1 hingga bab 11. Bahagian ini merangkumi kerja-kerja penciptaan, kejatuhan manusia, banjir besar Nuh dan kisah Menara Babel. Separuh kedua buku Kejadian adalah dari bab 12 hingga bab 50 yang memperkenalkan riwayat Abraham, Ishak, Yakub dan Yusuf. Sekarang, apakah mesej yang ingin disampaikan oleh Tuhan kepada anda? Melalui buku Kejadian, mesejnya adalah bahawa Tuhan ialah pencipta. Tuhan bagi semua dan pentadbir sejarah umat manusia. Mazmur 96 ayat 10 menyatakan, katakanlah kepada semua bangsa, Tuhan itu Raja. Bumi dikukuhkan dan tidak dapat digoncang. Dia akan menghakimi semua bangsa dengan adil. Walaupun hanya makhluk di hadapan Tuhan, terdapat banyak orang yang tidak takut dan tidak mengakui Tuhan pencipta. Roma 1 ayat 21 hingga 23 menyatakan, mereka mengenal Allah, tapi mereka tidak menghormati Dia sebagai Allah. Mereka tidak bersyukur kepadanya. Sebaliknya, mereka memikirkan perkara yang bukan-bukan dan fikiran mereka dipenuhi kegelapan. Mereka mengaku bijak, padahal mereka bodoh. Mereka tidak menyembah Allah yang abadi, melainkan menyembah patung yang dibuat menurut rupa manusia yang fana, atau burung, atau binatang berkaki empat, atau binatang yang menjalar. Selain itu, Roma 1 ayat 25 menyatakan, mereka menukar ajaran benar daripada Allah dengan dusta. Mereka lebih suka menyembah dan mentaati apa yang diciptakan oleh Allah daripada menyembah dan mentaati Allah yang menciptakan semuanya. Dialah yang seharusnya dipuji selama-lamanya. Amin. Kewajipan manusia adalah menyembah dan menghormati Tuhan Pencipta serta hidup menurut kehendak Tuhan. Manusia paling gembira apabila mereka hidup seperti itu dan mereka sebenarnya dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Namun begitu, apabila zaman akhir semakin hampir, anda dapat melihat bahawa idea dan teori manusia bertentangan dengan Tuhan. Tuhan ialah satu-satunya pencipta dan Dia hidup dan bekerja dalam cara yang sama semalam, hari ini dan selama-lamanya. Terdapat banyak bukti yang dapat membuktikan bahawa Tuhan ialah pencipta. Roma 1 ayat 20 menyatakan, sejak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, baik kuasanya yang kekal maupun keadaannya sebab Allah, dapat dipahami oleh manusia melalui segala yang sudah diciptakannya. Oleh itu, manusia sama sekali tidak mempunyai dalih untuk membela diri. Dengan cara ini, kuasa dan keilahian Tuhan yang kekal dapat dilihat dan dipahami dengan jelas dalam semua benda yang diciptakannya. Jadi anda tidak mempunyai dalih. Oleh itu, pada hari penghakiman, tiada sesiapa pun yang dapat memberikan alasan untuk tidak percaya dengan berkata, saya tidak tahu. Orang yang baik hati mengakui bahawa Tuhan Maha Hidup hanya dengan melihat semua benda yang ada di dalam alam dan hidup dengan menghormati Tuhan dari lubuk hati mereka. Walau bagaimanapun, Tuhan tidak meninggalkan orang yang tidak mempunyai hati yang baik atau menyangka Tuhan dengan mendahulukan pengetahuan dan teori duniawi. Tuhan menunjukkan kepada mereka bahawa banyak perkara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dan yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Walaupun setelah melihat perkara sedemikian, Tuhan mengizinkan mereka untuk percaya kepada Tuhan Pencipta. Tuhan bekerja tanpa jumlah sehingga hari ini supaya siapa saja dapat percaya dan mencapai keselamatan. Oleh itu, kita mesti tekun menyebarkan bukti hidup tentang Tuhan Pencipta kepada banyak orang di seluruh dunia. Kita perlu membuatkan lebih banyak orang tahu bahawa Tuhan ialah Pencipta dan menghormatinya. Saya berharap agar melalui penerahan tentang buku Kejadian, orang percaya kepada Kristus akan bertumbuh iman mereka dan lebih menghormati dan mengasihi Tuhan. Oleh itu, saya berdoa dalam nama Tuhan agar anda akan menjadi benar-benar layak untuk tujuan Tuhan menciptakan manusia. Untuk sepenuhnya memahami kerja-kerja penciptaan, anda perlu mempelajari perkara-perkara yang berlaku sebelum permulaan. Oleh itu, untuk seketika, saya akan menerangkan perkara yang berlaku sebelum penciptaan, iaitu permulaan. Alkitab tidak mencatatkan secara terperinci tentang perkara-perkara sebelum penciptaan. Namun begitu, hal ini tidak bermaksud tiada perkara-perkara sebelum penciptaan. Sebabnya adalah kerana orang tidak dapat memahami walaupun mereka membacanya.
Untuk mengenali Tuhan yang telah wujud sebelum permulaan, saya berpuasa dan berdoa kepada Tuhan dengan tidak terkira banyaknya. Tuhan mula merungkaikan buku Kejadian kepada saya dari tahun 1980-an, tapi saya tidak menyampaikannya dalam bentuk rakaman suara kerana perkara ini terlalu dalam untuk difahami. Pada masa itu, tiada teknologi rakaman yang begitu baik dan tempoh paling ramah untuk membuat rakaman hanya 15 minit apabila bateri dicas sepenuhnya. Oleh sebab saya menerima firman Tuhan tanpa dapat merakamnya dengan sepenuhnya, saya tidak dapat meninggalkan banyak makna yang mendalam. 그래가지고 너무 참 깊은 말씀들을 이렇게 참 남기지 못한 그런 상황이었습니다. 그래서 다음에 다시 세월이 흐르면서 Oleh itu, selepas beberapa waktu berlalu, saya berpaut erat kepada Tuhan, berdoa dan menerima firman-Nya sekali lagi. Apabila kuasa penciptaan mula muncul melalui gereja ini, saya dapat berkhutbah kerana terbukti bahawa kata-kata itu adalah benar. Tuhan memberikannya kepada saya, lalu saya berkhutbah tentangnya. Namun begitu apa gunanya jika anda mendengar tetapi orang di seluruh dunia tidak memahaminya? Anda dapat berkata amin kerana anda dapat merasakan dan memahami ledakan kuasa Tuhan dari segi penciptaan, mukjizat dan perkara yang luar biasa. Dunia roh lebih mudah untuk dijelaskan pada hari ini kerana anda mengalami ruang roh. Namun begitu, hal ini sukar bagi orang Kristian yang lemah imannya. Oleh itu, sila berhati-hati apabila anda berkongsi firman Roh Kudus dengan orang lain. Kanak-kanak kecil perlu diberikan makanan yang mudah untuk dihadamkan. Jika anda memberikan mereka makanan keras, mereka akan mengalami sakit perut. Hal ini juga benar dari segi rohani. 고린도전서 3장 1절에서 2절에 사도 바울도 1 Korintus 3 ayat 1 hingga 2 menyatakan, saudara-saudaraku, sebenarnya aku tidak dapat bercakap dengan kamu seperti bercakap dengan orang yang mempunyai roh Allah. Aku terpaksa bercakap dengan kamu seperti bercakap dengan orang masih dikuasai keinginan duniawi, atau seperti bercakap dengan orang yang masih kanak-kanak dalam kepercayaan mereka kepada Kristus. Dahulu aku memberi kamu susu, bukan makanan orang dewasa, kerana kamu belum bersedia menerimanya. Tetapi sekarang pun kami masih belum mendapat menerima ajaran yang lebih dalam. Adalah baik untuk berkongsi pesanan salib atau ukuran iman dengan orang Kristian yang masih muda dari segi iman. Anda juga harus membantu mereka untuk bertumbuh dalam iman dengan mengalami bukti kehadiran Tuhan. Ayat-ayat rohani yang mendalam yang sukar untuk difahami boleh mengelirukan mereka dan sebenarnya boleh memudaratkan mereka. Pada mulanya disebut dalam Kejadian 1 ayat 1 merupakan titik masa apabila Tuhan memulakan penciptaan. Walau bagaimanapun Yohanes 1 ayat 1 juga menyebut perkataan permulaan. Ia menyatakan pada permulaan sudah wujud firman dan firman itu bersama Allah dan firman itu ialah Allah. Semua firman dalam 66 buku di dalam Alkitab merupakan Tuhan sendiri. Pada permulaan dalam Yohanes 1 ayat 1 nyata sekali adalah sebelum pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 yang merupakan titik masa jauh sebelum penciptaan. Ia menunjukkan masa yang tidak dapat difahami oleh manusia. Ungkapan dari selama-lamanya hingga selama-lamanya muncul dalam Alkitab. Ia bermaksud satu titik yang jauh dalam masa keabadian dahulu. Anda hanya dapat memahami maksud masa ini apabila anda belajar tentang masa di syurga kelak. Walaupun saya menerangkannya sekarang, hal itu tidak akan masuk akal bagi anda. Tuhan telah wujud sendiri dari zaman pada permulaan, bahkan sebelum zaman penciptaan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 14. Allah berfirman kepada Musa, Aku adalah Aku. Tuhan sendiri adalah sempurna. Tiada mengalahkan Tuhan, tapi dia wujud dengan sendirinya.
과연 어떤 Oleh 모습 itu, bagaimanakah rupa 있었을까요? Tuhan yang telah wujud sebelum keabadian? 창세기 1장 27절에 Kejadian 1 하나님이 자기 ayat 형상 27 menyatakan, 하나님의 demikianlah Allah 형상대로 menciptakan 사람을 manusia 창조하시되 dan menjadikan mereka 남자와 seperti dirinya 여자를 sendiri. 창조하시고 Dia 했습니다. menciptakan mereka lelaki dan 이는 perempuan. 하나님께서 첫사람을 Ayat 창조하실 itu 때 menyatakan bahawa Tuhan 하나님의 menciptakan 형상을 manusia 따라 pertama 창조하셨다는 menurut gambaran 말씀이지요. Tuhan sendiri. 따라서 Oleh itu, 하나님께서 kita dapat 사람을 melihat bahawa 창조하실 Tuhan 때는 mempunyai rupa 우리 manusia 사람과 ketika 같은 Dia menciptakan manusia. 모습이셨음을 알 수가 있습니다. Adakah Tuhan 그렇다면 wujud dengan 하나님은 rupa manusia 처음부터 dari 우리 permulaan? 사람과 같은 Jawapannya 모습으로 adalah tidak. 계셨을까요? Tuhan 아닙니다. pada asalnya tidak mempunyai rupa 나중에 manusia. 자세히 설명하겠지만 Tetapi pada suatu 원래는 masa 사람과 tertentu, 같은 모습이 Tuhan mengambil 아니셨는데 rupa seperti 어느 manusia. 시점에 이르러 사람과 같은 모습이 되셨지요. 그러면 사람과 같은 Sebelum 형상을 Tuhan 입기 wujud 전 dalam gambaran 곧 manusia, 근본의 bagaimanakah 하나님은 rupa Tuhan 어떤 asal? 모습이셨을까요? Bayangkan pemandangan alam 끝없이 넓은 semesta 우주의 yang tidak 아름다운 berkesudahan 빛들이 luasnya, 가득한데 dipenuhi dengan 그 cahaya 빛들이 indah, 물결치듯 dan cahaya itu bergerak 넘실거리는 seperti 장면을 ombak. 한번 상상해 보십시오. Alam semesta yang tidak berkesudahan luasnya tidak hanya merujuk kepada alam semesta, termasuk galaksi yang dapat kita lihat, tapi juga merangkumi langit-langit yang lain, termasuk langit kedua, langit ketiga dan langit keempat. 제4하늘을 통틀어 말씀하는 거예요. 물론 그때는 제1 하늘이라는 것들이 이제 창조되지 않은 때인 것이고요. 그리고 물결치는 빛 속에서 웅장하면서도 맑고 청아한 소리가 나옵니다. Dari cahaya yang bergelombang terpancar bunyi yang gah, jelas dan murni. 다시 정리해 보면 근본의 하나님은 소리를 머금은 빛의 Bunyi 형태로 itu ialah gambaran asas 근본의 Tuhan. 우주를 가득 채우고 Tidak 계셨어요. lama kemudian Tuhan asal memenuhi seluruh alam semesta asal dalam bentuk cahaya yang mengandungi bumi. Alam semesta asal yang saya sebutkan tadi adalah berbeza dengan alam semesta yang anda lihat dengan mata anda sekarang. Alam semesta yang anda lihat sekarang ialah alam semesta fizikal yang badani. Walaupun alam semesta asal ialah ruang rohani. Apabila Tuhan asal wujud bersendirian, hanya ada alam rohani. Dunia fizikal yang ada pada hari ini tidak diperlukan pada ketika itu. Dalam khutbah seterusnya, anda akan belajar tentang bila alam semesta fizikal diciptakan. Saudara-saudara yang saya kasih, saya memberitahu anda bahawa Tuhan asal mempunyai cahaya dan bunyi terutamanya. Sekarang marilah kita meneliti cahaya asal. Cahaya asal itu tidak mempunyai bentuk, tapi jika saya menyatakannya, ia adalah seperti gelombang yang bergerak. Gelombang cahaya itu bergerak ke seluruh alam semesta. Cahaya asal itu berwarna pewangi dan indah, terang mempersonalkan dan berkilau. Katakan anda menyusun pelbagai jenis batu permata pada satu tempat dan memancarkan cahaya yang terang padanya. Kemudian, pelbagai cahaya akan dipantulkan daripada batu-batu permata itu. Cahaya itu tidak mempunyai apa-apa bentuk, tetapi gelombang cahaya itu bergetar seperti gelombang yang bergerak. Antara perkara yang ada di dunia ini, yang paling mirip dengan cahaya asal ialah aurora. Aurora juga dipanggil sebagai cahaya kutub atau cahaya utara dan merupakan fenomena terang bersinar yang muncul terutamanya di kawasan kutub. Ia merupakan fenomena yang berlaku apabila zarah bercas daripada matahari mengiungkan atmosfera di atas kawasan kutub, menyebabkan warna seperti merah, biru, kuning, hijau dan merah jambu muncul. Orang yang pernah melihat aurora mengatakan bahawa pemandangan itu sangat indah sehingga mereka tidak dapat melupakannya. 이 오로라를 실제로 본 사람들은 그 장면이 너무도 아름다워서 평생 잊지 못한다고 합니다. 하나님의 근본에 비친 이 Cahaya asal Tuhan memancarkan cahaya yang jauh lebih indah dan berkilau yang tidak dapat dibandingkan dengan aurora. Sejumlah cahaya yang tidak terkira banyaknya dipancarkan pada masa yang sama, tetapi cahaya-cahaya ini berbaur dengan baik, menjadi satu dan bergerak seperti gelombang di seluruh alam semesta. 그래서 요한 1서 1장 5절 후반절에
하나님은 Oleh 빛이시라. itu 1 Yohanes 1 ayat 5 menyatakan Allah itu cahaya dan padanya tidak ada kegelapan 물론 sama 하나님은 sekali. 빛이시라는 Sudah 말씀에서 tentu 빛은 cahaya dalam ayat 영적인 Allah 빛을 ialah cahaya 의미하기도 합니다. juga mempunyai makna rohani. 진리인 어둠과 Ia bertentangan dengan 상반된 kegelapan 개념으로 dan dusta. 진리, 선, Seperti 사랑이 kebaikan dan kasih 영적인 adalah 빛에 sepadan dengan 해당하지요. cahaya rohani ini. 하나님은 이런 영적인 Tuhan 의미의 sendiri 빛인 ialah 동시에 cahaya rohani 근본의 ini. 모습 Dan pada 자체가 masa yang sama, 빛이셨습니다. penampilan asalnya ialah 그리고 cahaya. 근본의 하나님은 Tuhan asal 빛 mempunyai 속에 suara dalam 소리를 cahaya. 머금고 Bagaimanakah suara dapat 계셨습니다. tersimpan dalam cahaya? 이렇게 빛 속에 소리가 머금어 Pernahkah anda 있을 mendengar 수 bumi yang 있을까요? bergerak bersama angin? 예를 들어 여러분 중에 바람결에 소리가 함께 실려 오는 것을 들어보신 분이 계십니까? Angin dan laut 바다에서 불어오는 menyampaikan 바람 bunyi ombak 소리는 dari 멀리 kejauhan. 있는 파도의 소리가 Angin dari 음음이 hutan 숲으로부터 kadang-kala mengandungi 불어오는 bunyi 바람 gemericik 소리는 daun atau pokok yang berayun 흔들리며 서로 dan 부딪히는 bertumbung 소리가 antara satu 함께 sama lain. 실려오기도 합니다. Apakah yang akan anda dengar apabila anda berdiri di padang semasa 여러분 ribut 들판에 salji 있다고 한번 musim 생각해 sejuk? 보십시오. 어떤 소리들이 들려오겠습니까? Sama seperti bunyi dibawa oleh angin. 바람 속에 Tuhan 소리가 asal membawa 실려오는 suara 것처럼 dalam cahaya. 근본의 하나님은 빛 속에 소리를 머금고 Suaranya tidak 계셨습니다. datang dari tempat lain, 이 근본의 소리는 tetapi daripada 다른 cahaya 어느 asal 곳에서 itu sendiri. 실려온 것이 아니라 근본의 빛 자체에서 Seperti bunyi yang dibawa oleh 울려났지요. angin dan tersebar 그리고 ke mana-mana 바람의 angin 소리가 pergi. 실려 바람이 Suara 가는 asal 곳에 Tuhan 소리로 dan cahayanya 퍼지듯이 tersebar ke 근본의 seluruh alam 소리도 semesta. 근본의 빛과 함께 온 우주를 감싸며 퍼져 Orang yang secara 나갔습니다. pribadi pernah mendengar suara Tuhan 하나님의 음성을 mungkin 친히 tidak akan melupakan 들어보신 suara 분들은 itu. 아마 영원토록 그 소리를 Tidak kira 잊지 selemah 못할 mana 것입니다. ingatan, 아무리 기억력이 orang yang 없다 secara 해도요. pribadi mendengar suara 하나님의 Tuhan tidak akan 목소리를 melupakan 친히 들으신 분들은 apa yang didengar oleh mereka. 그 소리를 영원히 잊지 못합니다. Saya pernah mendengar suara Tuhan beberapa kali 저는 하나님의 dan 음성을 suara 몇 차례 itu 들어보았는데 bergema, namun sangat 우렁차면서도 jelas dan 너무나 hening. 맑고 깨끗합니다. 계시록 1장 15절에는 주님의 음성이 많은 물소리와 Wahyu 같다 1:15 menyatakan bahawa 그만큼 suara 주님의 Tuhan 음성이 seperti 웅장하면서 derumang air terjun yang 맑고 besar. 깨끗하다는 Hal ini 이야기입니다. bermaksud bahawa suara Tuhan adalah 이처럼 sangat 하나님의 murni. 근본의 소리는 Dengan cara 너무나 ini suara Tuhan sangat 맑고 jelas, 투명하며 감미롭고 telus, 부드러우면서도 merdu 온 dan 우주를 lembut, namun 울릴 begitu 만큼 gah 웅장한 sehingga 소리이죠. bergema di seluruh alam semesta. 하나님이 예를 들어 Walaupun Tuhan 음성을 berfirman, 가르친다 해도 anda tidak dapat mendengarnya, melainkan telinga rohani anda terbuka. Mengapa? Jika sesiapa mendengar suara Tuhan, mereka akan mati dan suara itu sangat kuat sehingga mereka tidak dapat menanggungnya. Oleh itu, sekalipun Tuhan mengecilkan suaranya, betapa lantang, jelas dan hening suara itu. Apabila saya sedang berdoa bersama istri di kedai saya terdengar suara Tuhan. Istri saya dapat merasakan bahawa Tuhan sedang berbicara melalui gerakan Roh Kudus. Tetapi dia tidak dapat mendengar suara Tuhan. Hanya saya dapat mendengarnya. Dengan cara yang sama, bukankah Rasul Paulus juga seperti itu apabila dia bertemu dengan Tuhan Yesus? Orang lain tidak dapat mendengar suara itu, tapi hanya Rasul Paulus mendengarnya. Suara itu sangat jelas dan gah, sehingga Rasul Paulus mendengar suara Tuhan Yesus. Apabila saya mendengar suara Tuhan, suara itu sangat hebat, jelas dan hening. Jika saya perlu menerangkan suara itu, ia adalah seperti bumi yang bergema apabila kristal yang hening dan bersih belaga antara satu sama lain. Suara ini serupa dengan bunyi yang dihasilkan apabila kaca yang tipis dan sinar belaga antara satu sama lain. Adakah sesiapa antara anda pernah mendengar bunyi yang dihasilkan oleh ais di tasik yang telah beku sepanjang musim sejuk tetapi mencair dan berletak pada musim bunga? Bunyi itu adalah kuat namun jelas dan hening. Pernahkah anda mendengar bunyi klik, iaitu bunyi pecah? Dikatakan bahawa di kawasan kutub sekalipun, ais yang telah lama membeku kadang-kala mencair dan berletak. Dikatakan bahawa bumi yang bergema itu sangat kuat, jelas dan hening sehingga tersebar jauh. Maksud saya, bunyi bongkar ais pecah. Dikatakan bahawa bunyi retakan itu dapat didengar sehingga 100 batu jauhnya.
dikatakan bahawa bunyi itu sangat jelas dan hening. Sudah tentu suara Tuhan asal dalam cahaya tidak dapat dibandingkan dengan apa-apa bunyi di dunia ini. Walaupun perbandingan dengan bunyi-bunyi di dunia ini dapat membantu anda untuk sedikit memahami suara itu. Bunyi itu ialah firman yang muncul dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Firman dalam permulaan ayat itu merujuk kepada suara asal Tuhan. Di dalam Alkitab disebut firman, yang merupakan intipati suara dan bukannya suara. Oleh itu kita memanggilnya Tuhan, dan kandungannya ialah firman. Yang manakah asas Tuhan? Tuhan atau firman? Sudah pasti firman ialah asasnya. Oleh itu Tuhan ialah firman. Lihat pastor Sujin Lee. Adakah nama Sujin Lee merujuk kepada dirinya? Dia mempunyai roh, jiwa dan tubuhnya. Roh, jiwa dan tubuhnya ialah dirinya. Nama Sujin Lee diberikan untuk membezakannya dengan orang lain. Lebih-lebih lagi, nama Sujin Lee bukan satu-satunya di gereja kita. Dia ditarifkan oleh roh, jiwa dan tubuh yang dimilikinya. Namanya bertujuan untuk membezakan dia antara begitu banyak Sujin Lee yang lain. Begitu juga Tuhan juga mentarifkan dirinya dengan firman yang terkandung pada dirinya, dan namanya ialah Tuhan. Setiap orang mempunyai nama, tapi nama hanyalah gelaran untuk setiap orang. Nama itu bukanlah orang itu sendiri. Ada pepatah mengatakan bahawa harimau mati meninggalkan belang dan manusia mati meninggalkan nama. Namun begitu, nama yang ditinggalkan kepada generasi akan datang mungkin mempunyai beribu-ribu nama yang sama. Dalam kalangan anggota gereja kita, terdapat situasi lebih 100 orang mempunyai nama penuh yang betul-betul sama. Walau bagaimanapun, jika anda mengumpulkan orang dengan nama keluarga yang sama, mungkin terdapat ratusan orang. Jadi nama hanyalah nama, bukan orang itu sendiri. Oleh itu, orang mempunyai nama yang sama, bukanlah orang yang sama. Dalam erti kata lain, apa yang lebih penting bagi seseorang bukanlah namanya, tetapi sifat asas dirinya. Sifat asas Tuhan ialah firman, dan dia memenuhi alam semesta asal dengan cahaya dan suaranya. Tadi saya telah menerangkan tentang cahaya rohani. Dusta, kejahatan dan dosa tergolong dalam kegelapan rohani, manakala kebenaran, kebaikan dan kasih tergolong dalam cahaya rohani. Saya telah memberitahu anda bahawa suara yang disimpan oleh Tuhan asal dalam cahaya ialah firman. Oleh itu, firman ini sendiri merupakan kebenaran, kebaikan dan kasih. Firman berkongsi sifat yang sama dengan cahaya rohani. Sifat Tuhan sendiri dipanggil roh. Gambaran Tuhan juga roh, kerana Tuhan ialah sifat roh itu sendiri. Dalam erti kata lain, Tuhan mempunyai gambaran roh, bukan gambaran kelihatan. Itulah sebabnya Yohanes 4 ayat 24 menyatakan bahawa Tuhan ialah roh. Tuhan asal melingkungi seluruh alam semesta dalam bentuk cahaya mengandungi suara. Hal ini merupakan keabadian yang tidak dapat kita fahami berapa lama Tuhan dalam bentuk seperti itu. Tuhan yang telah bersendirian untuk keabadian pernah memikirkan hal ini dalam fikirannya. Alangkah gembiranya dan terharunya jika aku mempunyai anak-anak yang memahami dan mengasihi aku serta memahami alam semesta yang luas ini. Tuhan mahu makhluk lain
yang dapat merasakan segala-galanya di dalam alam semesta bersama-sama dengannya dan berkongsi kasih antara satu sama lain. Sejak permulaan, Tuhan mempunyai kedua-dua ketuhanan dan kemanusiaan. Tuhan ingin berkongsi segala yang dimilikinya dengan orang lain dan bukan menikmatinya secara bersendirian. Oleh itu, dia telah membuat keputusan untuk memulakan kerja baru. Hal ini tidak lain tidak bukan ialah pemupukan manusia untuk mendapatkan anak-anak yang sejati. Dia memulakan kerja dengan menciptakan langit dan bumi yang menjadi tempat untuk pemupukan manusia. Oleh itu, apakah perkara pertama yang dilakukan oleh Tuhan? Khutbah ini akan saya teruskan dalam sesi yang berikutnya. Biarlah saya membuat rumusan khutbah pada hari ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, pada hari ini saya menjelaskan rupa Tuhan asal. Tuhan memenuhi seluruh alam semesta dengan cahaya indah, warna pelangi dan dalam bentuk suara yang mengandungi firman. Mengapakah Tuhan yang wujud sendiri yang merancang untuk penciptaan? Hal ini adalah untuk memperoleh anak-anaknya yang sejati yang berkongsi kasih dengannya. Tuhan memulakan pemupukan manusia untuk berkongsi kasih dengan anak-anaknya. Menerima kasih, dia terlebih dahulu memberikan kasih yang tidak terbatas. Semua kerja penciptaan dicapai satu persatu dengan kasihnya. Seorang ibu yang sedang hamil berusaha menyediakan yang terbaik untuk bayinya. Sebelum bayi itu dilahirkan, para ibu membeli semua barang yang diperlukan seperti buaian, kereta sorong, lampin dan lain-lain lagi. Untuk mendapatkan anak-anak sejati yang dapat berkongsi kasih dengannya, Tuhan menyempurnakan kerja-kerja penciptaan dengan kebijaksanaan dan kuasanya menakjubkan. Saya berharap agar anda sentiasa mengingati hati Tuhan yang penuh kerinduan. Semoga anda lebih mengasihi Tuhan dari lubuk hati anda dan memberikan sukacita dan kebahagiaan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.